Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Bertemu lagi dalam satu lagi sesi penerangan exam. Pada kali ini, saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk penolong pegawai siasatan P29 untuk ambilan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia ataupun SPRM. Exam ini akan diadakan pada 8 Februari tahun 2023. Tahniah ucapkan kepada anda yang terpilih untuk menduduki exam pada kali ini. Pastikan anda buat persiapan exam dengan lebih baik untuk pastikan anda lulus dalam ujian pada kali ini. Nama saya Megat Syafizul, saya adalah Career Consultant untuk Empire Kerjaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tak terlepas setiap kali kami keluarkan video terbaru. Untuk pengetahuan anda, kami di Empire Kerjaya banyak menghasilkan video-video untuk membantu anda calon-calon exam psikometrik ataupun exam SPA untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Okey, so pastikan klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Okey, seperti yang saya maklumkan di awal video tadi, dalam video pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk penolong pegawai siasatan grade P29 untuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dah ready? Jom. Okey, cara menjawab ujian psikometrik. Okey, seperti yang betul tadi, exam kali ini adalah untuk penolong pegawai siasatan grade P29 untuk ambilan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di mana exam ini akan diadakan pada 8 Februari tahun 2023. Okey, sebelum saya mulakan penerangan ni exam, saya akan explain dulu apa tujuan exam ini diadakan. Okey, untuk betul anda, tujuan sebenar exam ini diadakan adalah untuk mengenal pasti calon-calon yang berpotensi untuk jawatan ini. Okey. So, antaranya adalah untuk menghasilkan mereka yang layak dan menyingkirkan mereka yang tidak layak. Disebabkan oleh pilihan calon yang terlalu ramai. Sebab itu, SPA terpaksa mengadakan ujian ini. Of course lah, dia tak boleh nak panggil ke semua 20,000 calon untuk pergi ke temu duga, kan? Memang koyak kan SPA untuk buat temu duga. Sebab tu dia buat exam ini untuk pilih mereka yang layak saja untuk pergi ke peringkat seterusnya. Okey, teras utama ujian. Untuk betul anda, ada 5 teras utama ujian psikometrik ini, iaitu disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi dan cara berfikir, dan juga ciri-ciri kepimpinan. So, untuk memastikan, untuk make sure anda lulus ujian kali ini, so anda perlu faham kesemua 5 teras yang ada dalam 199 soalan yang bakal menjawab pada 8 Februari ini. So, daripada 5 teras ini, terdapat 3 kriteria penilaian. Okey, 3. Iaitu job fit, organization fit dan juga team fit. Kesemua ini dia dirangka untuk memastikan hanya calon-calon yang layak saja akan dipanggil untuk ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat ujian fizikal. Okey, kesemua 199 soalan ini akan dikumpulkan di akhir exam ini dan akan ditotal mengikut 3 kriteria ini. So, hanya mereka yang skor dalam kriteria tertentu akan layak untuk ke peringkat seterusnya. Okey, so anda perlu skor dalam ketiga-tiga kriteria penilaian ini. Clear? Okey, so kalau anda masih lagi kurang faham mengenai 3 kriteria ini, anda boleh tanya soalan di ruangan komen di bawah video ini untuk kita rungkaikan, kita huraikan sebarang kekusutan yang ada di dalam fikiran anda. Okey, alright, seterusnya. Okey, anda tu pernah dengarkan psikometrik anda perlu jawab yang positif sahaja. Tetapi, apakah yang positif itu? Okey, ini adalah 10 ciri positif yang akan dinilai daripada anda untuk menjadi seorang penolong pegawai siasatan P29. Antaranya, anda perlu berani mencuba. Of course, anda akan terlibat dalam kes-kes yang besar kan. So, anda perlu berani, tak takut gagal, sedia menerima kritikan, berlapang dada dan seterusnya. Okay? So anda perlu pastikan anda ada kesemua 10 ciri ini. Kalau tak ada, cuba adakan. Okey, cuba adakan. Bagaimana?
dengan buat banyak latihan. Sebab kalau anda buat banyak latihan, anda akan lebih rasa confident bila jawab exam nanti. So pastikan anda ada ke semua 10 ciri ini. Kalau ini ciri positif, ini pula adalah ciri negatif yang akan cuba dikorek, akan cuba dikeluarkan daripada anda. So kalau anda ada salah satu atau salah dua atau salah tiga daripada 6 ciri ini, anda perlu hati-hati. Hati-hati bila menjawab nanti. Sebab nanti bila dalam exam, dia akan ada banyak soalan yang berulang. So hati-hati kalau anda cuba hendak menyembunyikan ciri-ciri negatif yang ada dalam diri anda. Takut anda terjawab yang betul. So dalam psikometrik ini, dia tidak ada jawapan betul atau salah. Setiap jawapan, setiap A, B, C dan D itu, dia ada kriteria markah yang tertentu. So seperti saya beritahu tadi, dalam ini, dalam kriteria ini, so A, B, C dan D itu, dia akan masuk dalam salah satu daripada kriteria ini. So nanti bila akhir soalan, so anda akan dikumpulkan jawapan dia dan akan kira sama ada pekerjaan yang tinggi, organisasi yang tinggi ataupun berpasukan yang tinggi. So ini akan menentukan anda lulus atau gagal dalam ujian psikometrik ini. So ingat, psikometrik tidak ada soalan betul, tidak ada soalan salah. Semua betul. Cuma di setiap pilihan jawapan tu, dia ada markah yang tertentu untuk masukkan anda dalam 3 kriteria ini. Clear? Alright. So ini positif dan ini yang negatif. So again, kalau anda tak faham, anda boleh terus tanya di ruang komen. Sebab saya nak anda betul-betul faham. Sebab ini penting kalau anda betul-betul nak lulus dalam psikometrik ini. Sebab ramai yang beritahu saya, Tuan Megat, macam mana nak lulus? Sebab saya dah banyak kali ambil psikometrik, tak pernah lepas. Saya dah jawab, ni tak kena, itu tak kena. So macam mana nak betul? Macam mana nak lulus? So jawapannya adalah anda perlu faham mengenai 3 kriteria ini dan ciri positif dan juga ciri negatif yang akan dinilai daripada anda. So lepas itu, barulah anda boleh buat planning, baru anda boleh merancang bagaimana cara nak jawab dengan betul. Clear? Alright, seterusnya. Tips menjawab. Tips yang pertama, jangan jawab tidak pasti atau sederhana. Kenapa? Dengan pilihan jawapan nanti, dia biasa ada 4 pilihan jawapan. Contohnya, A sangat tidak pasti, B tidak pasti, C pasti dan D sangat pasti. So anda perlu make sure pilih jawapan yang ada sangat tu. Sama ada sangat tidak pasti ataupun sangat pasti. Jangan pilih yang di tengah-tengah tu, tidak pasti dan pasti. Sebab bila anda pilih di tengah-tengah tu, dia tidak berapa kuat tau. So dia akan menunjukkan anda ni seorang yang lalang, yang boleh digoda. Dia ke kiri, boleh ke kanan. So perlu pastikan pilih jawapan yang ada sangat ataupun yang paling positif ataupun yang paling negatif. Seterusnya, tip yang kedua, hati-hati dengan soalan yang berulang. Seperti yang saya beritahu tadi, anda perlu hati-hati dengan soalan yang berulang ini. Sebab dia ada 10 ciri positif dan dia ada 6 ciri negatif. So kesemua ini akan disusun dalam 100 sampai 9 soalan nanti dan akan diulang beberapa kali untuk memerangkap mereka yang cuba hendak menipu peribadi mereka. Ini dia tidak ada betul dan salah, cuma anda perlu pastikan anda sentiasa konsisten. Konsisten menjawab yang negatif dan juga konsisten menjawab yang positif, supaya nanti bila total markah dikira, anda layak untuk memegang ataupun layak ke peringkat seterusnya. Right. So ini ada 2 tips untuk anda betul-betul faham dan juga untuk pastikan anda lulus dalam psikometrik nanti.
Okey, seterusnya, contoh soalan. Okey. Perkara-perkara yang dikatakan oleh keluarga saya membuatkan saya mudah tersinggung. So, kalau anda ada pilih apa? Ya atau tidak? Cuba pilih. Ya atau tidak? Okey. So, jawapan yang sepatutnya anda jawab adalah tidak. Okey. Sebab perasaan, sikap mudah tersinggung tu adalah satu sikap yang negatif, yang tidak sepatutnya ada dalam diri anda. Okey? Clear, So, make sure anda tidak jawab yang negatif supaya ada peluang untuk lulus dalam ujian pada nanti. Okey, seterusnya. Saya lebih gemar berdiam diri daripada menegur kesilapan rakan saya kerana saya juga melakukan kesilapan. Okey, kalau anda nampak pilihan jawapan sebegini, iaitu A, sangat tidak setuju, B, tidak setuju, C, setuju, dan D, sangat setuju. So, anda sepatutnya pilih yang ada sangat ni, sama ada sangat tidak setuju ataupun sangat setuju. So, again, kalau anda pilih jawapan apa? Okay. So, inilah pilihan jawapan yang sepatutnya anda jawab. Anda juga boleh jawab D, sangat setuju. Sebab dia tidak ada betul, tidak ada salah. Dia bergantung kepada anda punya personality. Tapi dalam kes ni, anda sepatutnya jawab yang A tu, sangat tidak setuju. Sebab ia satu ciri yang anda sepatutnya berani untuk menegur kesilapan rakan anda, walaupun anda juga buat benda yang sama, ataupun anda mungkin itu kawan baik anda. So, anda tidak patut rasa macam takut nak tegur dia. Clear, Okay. So, ini adalah dua contoh soalan untuk anda nampak macam mana psikometrik ini diadakan nanti. Okay. So, kalau anda perlukan lebih banyak contoh soalan, dan anda juga perlu jawab banyak soalan kalau anda nak nampak bentuk soalan dia. Sebab bila anda dah jawab banyak soalan, anda akan nampak pattern psikometrik ni. Sama ada pattern yang untuk korek yang positif ataupun untuk korek yang negatif. Dan jika anda perlukan banyak soalan, saya amat recommend kepada anda untuk dapatkan koleksi soalan ini. Okay, sebab dalam e-book ini, dalam koleksi soalan ini, ada lebih daripada 200 contoh soalan ujian psikometrik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pastikan anda betul-betul faham, betul-betul clear, betul-betul jelas macam mana ujian psikometrik diadakan dan macam mana bentuk soalan psikometrik ini. Okey, sebab dalam ini kita ada lengkapkan dia punya contoh soalan, dia punya penerangan bagaimana ujian psikometrik ini, dan juga jawapan dia sekali. Jawapan beserta penerangan kenapa dia A, kenapa dia B, kenapa dia C dan kenapa dia D. Okey, so nak dapatkan mudah saja, pergi ke link ni www.ujianpsikometrikonline.com, ataupun anda boleh klik link yang saya ada letak di ruangan komen di bawah video ini. Okey, di bawah saja. Klik di bawah ni, anda boleh terus dapatkan koleksi ujian psikometrik ini untuk memudahkan anda untuk buat latihan dengan lebih baik dan untuk membantu anda dengan lebih baik, dengan lebih perfect. Hadiah untuk anda. Okey, bagi anda yang dapatkan koleksi soalan ini melalui link yang saya beri ini, saya akan berikan satu lagi hadiah istimewa kepada anda. Satu koleksi soalan khas untuk penolong pegawai siasatan grade P29 untuk ambilan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang bernilai RM49 ini secara percuma kepada anda. So, anda hanya perlu dapatkan yang buku hijau ini, dan saya akan beri buku ini yang secara percuma kepada anda. Dan tambahan lagi, saya akan masukkan anda ke dalam satu grup VVIP, dan mana dalam grup ini adalah satu grup support khas untuk anda, untuk pastikan anda betul-betul faham, betul-betul jelas. Dan dalam grup ini kita boleh berbincang, bincang sebelum exam, bukan semasa exam, tapi sebelum exam, untuk pastikan anda betul-betul buat persiapan dengan rapi.
Sebab memang menjadi tujuan saya, memang menjadi target saya untuk make sure anda lulus dalam ujian pada kali ini. So macam mana? Okay, so sekarang ni terus dapatkan koleksi solat ini warna hijau ni melalui link ini saja. Kalau link lain anda takkan dapat buku ini dan juga grup yang saya mention ini. Okay, jadi bagaimana? Saya harap anda dah jelas mengenai apa itu ujian psikometrik untuk penolong pegawai siasatan grade P29. Saya harap anda dah boleh buat persiapan exam dengan lebih baik dengan dapatkan koleksi soalan exam yang saya mention tadi. So again, dia punya link ni adalah di bawah video ini di bawah video ini di ruangan komen. Okay, alright, jumpa lagi anda dalam video akan datang. Anda yang terbaik. Assalamualaikum.